Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 penganalisasan tentang teks akademik. Saya Nauna Fakira binti Effendi. Saya Caroline, anak perempuan Walter Andrew Salvadore. Saya Muhammad Nur Hakim bin Sulaiman. Kami daripada option BM1 PSMP 2023-2028. Kami akan memulakan tahu tentang teks akademik yang kami pilih untuk dianalisiskan. Yang pertama adalah daripada Jurnal Pembinaan Kesahan dan Kepercayaan Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2023. Yang kedua, Selangar dan Simbol Tumbuhan dalam Komunikasi Lisan Masyarakat Melayu, Pendekatan Semantik Inkuisitif 2019. Seterusnya, kami mulakan dengan keutuhan wacana. Perkenalan. Keutuhan membawa maksud kepada kesempurnaan dan wacana pula bermaksud suatu kesatuan idea. Seterus itu, keutuhan wacana bermaksud satu kesatuan idea yang sempurna. Bagi menghasilkan sesuatu penulisan akademik, aspek keutuhan wacana perlu dititik beratkan agar dapat menghasilkan wacana yang berturutan serta teratur. Okey, yang pertama suka saya ingatkan di sini bahawa keutuhan wacana dibahagikan kepada 4 komponen, iaitu keutuhan semantik, keutuhan fonologi, keutuhan gramatikal dan keutuhan leksikal. Jadi kita mula daripada keutuhan semantik. Keutuhan semantik seperti mana yang kita semua tahu bahawa ia merupakan kajian tentang makna yang membawa maksud kepada erti yang penting. Jadi keutuhan semantik hubungannya dapat dilihat melalui 2 aspek ini, iaitu yang pertama hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, yang kedua hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana ini pula dibahagikan lagi kepada 2 komponen yang kecil, iaitu kesatuan tajuk atau topik, dan yang kedua adalah lalas bahasa yang sesuai. Okey, yang pertama sekali kita lihat daripada segi hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Terdapat beberapa hubungan yang kami petik, iaitu hubungan sebab dan hasil. Jadi petikan yang pertama kita dipetik daripada jurnal yang pertama, iaitu ayat yang pertama adalah proses pelaksanaan secara berperingkat-peringkat dengan gabung jalin bacaan mampu menarik minat murid dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan mereka berpeluang menghasilkan karangan. Ia merupakan sebab dan ayat hasilnya pula mulai dengan cadangan penambahbaikan berdasarkan cadangan pakar-pakar dan dapatan kajian terhadap modul ini. Sudah pasti sebuah modul yang berkualiti dan mampat dapat dihasilkan untuk membantu murid dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Modul ini mampu memberikan satu signifikan penting dalam membantu murid yang mempunyai masalah dalam penulisan karangan bahasa Melayu ini. Jika diperhatikan, kita dapat melihat bahawa dalam beberapa ayat ini terdapat hubungan sebab dan hasil dalam satu wacana ini. Okey, yang kedua merupakan hubungan memperkuat isi, iaitu ayat yang pertama, rumusan pakar bagi semua konstruk kesahan kandungan modul penulisan ini ialah 0.99. Jelas bahawa nilai tersebut telah melebihi nilai yang boleh diterima pakai, iaitu 0.80. Di sini kita dapat melihat bahawa rumusan pakar bagi semua kontrak kesahan kandungan modul penulisan ini ialah 0.99 ini merupakan ayat isi, dan ayat untuk memperkuatkan isi di atas iaitu huraian ialah ayat yang kedua, iaitu jelas bahawa nilai tersebut telah melebihi nilai yang boleh diterima pakai, iaitu 0.80. Jadi hubungan yang ketiga adalah hubungan sebab dan tujuan. Dalam pentaksiran PBD, pencapaian murid-murid tidak dinilai mengikut skor mentah seperti sebelum ini. Sebaliknya, pencapaian pelajar dinilai berdasarkan tahap 1 hingga 6. Ayat yang pertama ini merupakan sebab, dan pentaksiran ini membantu para guru untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pencapaian seseorang anak muridnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di sini kita dapat melihat bahawa ayat kedua adalah tujuan.
Bagi hubungan sebab dan tujuan ini juga kita telah kita telah memetik ayatnya daripada jurnal yang kedua, iaitu Selangar dan Simbol Tumbuhan dalam Komunikasi Lisan Masyarakat Melayu Pendekatan Semantik Inklusif, iaitu hubungan sebab dan tujuan. Ayat yang pertama, oleh sebab kebanyakan rakaman perbualan ini dipertuturkan dalam bahasa Melayu dan ada juga sebilangan data yang diperolehi pengkaji dalam bahasa Inggeris dan dialek Melayu Kelantan atau Sarawak. Pengkaji telah membahagikan bahasa-bahasa dan dialek ini kepada beberapa bentuk tulisan. Hal ini bertujuan untuk membezakan antara bahasa standard dengan bahasa lain maupun bahasa dengan dialek yang lain. Di sini kita dapat melihat bahawa oleh sebab kebanyakan rakaman perbualan ini merupakan ayat sebab, dan hal ini bertujuan untuk membezakan antara bahasa standard dengan bahasa lain maupun bahasa dengan dialek yang lain merupakan ayat tujuan. Okey. Yang seterusnya adalah hubungan aplikatif ataupun lebih dikenali sebagai penghuraian. Ayat yang pertama, hal ini demikian kerana pengkaji-pengkaji lepas tidak menyentuh makna selangar ini menggunakan analisis semantik inklusif. Kajian mereka cukup sekadar mengetahui makna eksplisit dan implisit bagi sesuatu ujaran atau perkataan selangar itu sahaja. Tetapi tidak pula mereka cuba meneroka makna sebenar di sebalik sesuatu selangar itu sehingga ke akal budi penuturnya. Di sini kita nampak bahawa hal ini demikian merupakan ayat isi, dan kajian mereka cukup sekadar mengetahui makna eksplisit dan implisit merupakan ayat penghuraian bagi ayat topik di atas. Dan hubungan seterusnya adalah hubungan latar dan kesimpulan. Ayat yang pertama, kajian mengenai selangar telah banyak dijalankan oleh sarjana yang lepas, sama ada di dalam maupun luar negara, dengan pelbagai perspektif kajian linguistik, khususnya seperti pragmatik, semantik, sosiolinguistik, morfologi, sintaksis dan sebagainya. Okey, di sini mulanya ayat kesimpulan, iaitu antara sarjana lepas yang menjadi selangar sebagai dapatan kajian mereka ialah Arwah dan Modu 2000 dan sebagainya. Okey, next. Jadi untuk hubungan syarat dan hasil, modul yang dibina perlu mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi agar modul diterima baik oleh pengguna. Di sini kita dapat melihat bahawa beberapa perkataan yang menitikberatkan syarat, iaitu perkataan perlu menunjukkan ayat tersebut adalah ayat syarat, dan perkataan agar merupakan menunjukkan kita ayat hasil. Seterusnya, hubungan sebab dan akibat. Katarina 2011 menegaskan bahawa murid sekolah menghadapi kesukaran untuk menguasai penulisan kerana penulisan memerlukan penciptaan idea, cara untuk mengutarakan idea tersebut, menyusun ayat dalam bentuk ayat agar mudah difahami oleh audiens. Di sini kita dapat melihat bahawa menegaskan bahawa murid sekolah menghadapi kesukaran merupakan ayat sebab, manakala ayat akibat mulai dengan perkataan menguasai penulisan kerana penulisan memerlukan penciptaan idea dan sebagainya. Okey. Jadi hubungan seperti mana yang saya memberitahu tadi, hubungan wacana ini dibahagikan kepada dua, iaitu yang kedua ini adalah hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Dan hubungan semantik dari segi konteks latar wacana ini pula dibahagikan lagi ataupun dikelaskan lagi kepada dua komponen, iaitu yang pertama kesatuan tajuk atau topik. Iaitu ayat yang pertama, Zurina 2013 menyatakan bahawa kelemahan murid dalam penguasaan bahasa Melayu akan menjejaskan penguasaan murid dalam mata pelajaran yang lain. Ini merupakan ayat topik, manakala ayat huraiannya pula pendapatan ini menyamai pendapat oleh Mokhtar 2017 yang mengatakan bahawa murid yang mengalami masalah penguasaan bahasa akan menyebabkan mereka gagal untuk membina ayat-ayat tertentu dengan lengkap yang membentuk sebuah karangan. Di sini kita dapat melihat bahawa ayat pertama dan ayat kedua ada kesinambungan disebabkan perkataan menyamai itu. Dan aspek ini perlu dititikberatkan bagi menghasilkan suatu wacana yang utuh dan tersusun. Okey, bagi hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama tadi slide yang sebelum ni, dan yang kedua adalah laras bahasa yang sesuai.
Okey, ayat yang pertama adalah walau bagaimanapun wujud persoalan bagi pengkaji mengapakah selanga jua langsat ini diberikan pendefinisian makna sebegitu atau membawa makna yang konotasi. Sedangkan aktiviti menjual buah-buahan seperti langsat adalah sesuatu pekerjaan yang amat baik. Malahan dapat menambahkan pendapatan seseorang itu. Jika ditelusuri, perkataan konotasi ini merupakan perkataan yang membawa standard yang tinggi yang akan merumitkan sesetengah pembaca untuk fahami sebuah teks tersebut. Jadi, jika diperhatikan, teks ini menggunakan perkataan seperti konotasi yang tidak memudahkan pembaca untuk memahaminya. Seterusnya, kita beralih kepada keutuhan leksikal. Sebagaimana yang kita ketahui, keutuhan leksikal merupakan hubungan antara bahagian wacana iaitu perkataan dalam wacana. Yang pertama, antonim. Sebagaimana yang kita ketahui, antonim merupakan perkataan yang mempunyai pasangan berlawanan. Yang contoh pertama, kita dapat lihat bahawa kelemahan dalam mempunyai antonim dalam satu ayat iaitu kelemahan dan kekuatan. Kita tahu bahawa kelemahan merupakan perkataan berlawanan bagi kekuatan. Yang kedua, hiponim. Hiponim merupakan perkataan yang membawa maksud banyak kepada banyak jenis. Contohnya, contoh kedua ni bahasa. Perkataan bahasa ini boleh merujuk kepada bahasa Malaysia, Inggeris, Cina dan India. Seterusnya, kita balik kepada keutuhan leksikal sinonim. Sinonim merupakan perkataan yang membawa maksud yang sama dengan perkataan yang lain. Contohnya, contoh pertama kita ambil instrumen. Instrumen boleh membawa maksud kepada perkataan lain seperti bahan atau alat. Yang kedua, menjustifikasikan. Kita tahu bahawa menjustifikasikan ini sama maksud dengan perkataan membuktikan. Okey, Seterusnya, keutuhan gramatikal. Apa itu keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal ialah satu hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Ia terbahagi kepada 4 iaitu yang pertama penanda rujukan, kedua penanda penghubung, ketiga penanda pergantian dan keempat elipsi. Okey, yang pertama penanda rujukan. Apa itu penanda rujukan? Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Okey, sebagai contoh, pengesahan modul telah dibuat oleh 8 orang pakar penilai yang terdiri daripada pencara, universiti awam dan guru pakar. Mereka mempunyai kepakaran dalam kandungan bahasa, modul dan pedagogi serta kurikulum. Jadi kita dapat lihat mereka itu menjadi penanda rujukan kepada pencara-pencara dan orang pakar yang terdapat di ayat yang sebelumnya. Okey, yang kedua penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Jadi kita boleh dapat lihat di sini. Okey, mereka mempunyai kepakaran dalam kandungan bahasa, modul dan pedagogi serta kurikulum. Manakala kebolehpercayaan modul diperoleh pada 26 orang murid tingkatan 2 yang telah menyertai pelaksanaan kajian rintis. Jadi kita dapat lihat manakala itu menjadi penghubung antara ayat sebelumnya dengan ayat yang seterusnya. Okay. Yang ketiga, penanda pergantian. Penanda pergantian ialah proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Okey, dalam ayat sebagai contoh, dalam pentaksiran PBD, pencapaian murid-murid tidak dinilai mengikut skor mentak seperti sebelum ini. Sebaliknya, pencapaian pelajar dinilai berdasarkan tahap 1 hingga 6. Jadi, pentaksiran ini membantu para guru untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pencapaian seseorang itu. Okay. Jadi kita dapat lihat pentaksiran itu sebenarnya dia menggantikan pentaksiran PBD yang berada di ayat sebelumnya. Jadi ringkasnya pentaksiran sahaja. Okey, seterusnya elipsi. Elipsi ialah proses pengukuran kata dan klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya agar tidak berlaku lewat. Okey, contoh ayatnya ialah hal ini demikian kerana pengkaji-pengkaji lepas tidak menyentuh makna selanga ini menggunakan analisis semantik basis. Kajian mereka cukup sekadar mengetahui makna implisit dan implisit bagi suatu ujaran atau perkataan selanga itu sahaja. Okey, kita dapat lihat
kata pengkaji-pengkaji tidak diulang tapi ditukar dengan kajian mereka cukup sekadar bagaimana tersebut dan seterusnya. Okey. Seterusnya. Keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ialah bidang yang menyelidiki bunyi bahasa menurut segi fungsionalnya sahaja. Aspek keutuhan fonologi terbagi kepada 3 iaitu pertama, hentian suara, ketiga nada suara dan kedua nada suara dan ketiga intonasi suara. Ditegaskan di sini bahawa kami memberi contoh keutuhan fonologi tidak berdasarkan teks akademik. Betul. Okey, contoh ayatnya Abang Ali sudah makan nasi goreng. Okey, ayat ini mengandungi kesamaan makna bergantung kepada hentian suara atau kesiapan koma yang berlaku. Okey, sekiranya hentian suara atau yang berlaku selepas perkataan abang, iaitu Abang Ali sudah makan nasi goreng, maka ayat di atas bermaksud Ali yang sudah makan nasi goreng. Okey, seterusnya kalau hentian tu berhenti pada Abang Ali, iaitu Abang Ali sudah makan nasi goreng, itu bermaksud Abang Ali yang sudah makan nasi goreng. Okey, itulah keutuhan fonologi. Okey, kita seterusnya beralih kepada kemahiran membuat rujukan. American Psychological Association APA merupakan format yang digunakan di seluruh dunia untuk penerbitan bahan ilmiah. Format APA ini penting dan perlu dikuasai oleh para akademik dan pelajar di Institut Pengajian IPT untuk diaplikasikan di dalam penulisan akademik. Format APA membantu ahli akademik menyampaikan idea mereka dengan jelas melalui penerbitan artikel jurnal dan laporan penyelidikan agar dapat berkongsi ilmu dengan ahli akademik yang lain. Kita beralih kepada kemahiran membuat rujukan yang pertama, iaitu rujukan jurnal. Menurut APA 7 yang terbaharu, rujukan jurnal perlu diikuti nama penulis artikel tersebut, tajuk artikel, nama jurnal dan volume nama volume dan muka surat. Kita dapat analisis terdapat kesalahan daripada jurnal yang kami analisis, iaitu mereka tidak meletakkan muka surat di dalam rujukan mereka, iaitu rujukan jurnal. Mereka tidak meletakkan muka surat jurnal tersebut. Mereka hanya letak nombor, bilangan dan volume. Seterusnya, yang kedua ini juga sama, dia punya kesalahan, iaitu tidak meletakkan nombor muka surat jurnal tersebut. Kami membetulkan dengan menambah muka surat tersebut. Seterusnya, rujukan buku. Rujukan buku menurut APA 7 tidak perlu meletakkan alamat penerbit buku tersebut. Kami dapati kesalahan semasa analisis, mereka masih meletakkan alamat penerbit dalam rujukan mereka. Contohnya yang kita nampak, Kuala Lumpur Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Kita perlu membuang Kuala Lumpur, iaitu alamat daripada penerbit Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Sama juga yang kedua ni, alamat Dewan Bahasa Pustaka itu tidak perlu diletakkan. Yang ketiga, kita beralih kepada rujukan seminar. Rujukan seminar dapat dilihat bahawa format yang kami bentangkan. Yang kami analisis, mereka tidak meletakkan kertas kerja pembentangan di dalam rujukan mereka, tetapi mereka letak muka surat kertas kerja berikut. Seterusnya, kita beralih kepada rujukan tesis tidak diterbitkan mengikut APA 7. Membuat rujukan tesis tidak diterbitkan ini perlu diikuti nama penulis, tajuk tesis, nama organisasi dan penyataan tesis. Analisis dibuat, kami melihat tiada sebarang kesalahan
di dalam jurnal tersebut semasa membuat rujukan tesis yang tidak diterbitkan. Mereka ikut format yang betul lah. Kita beralih kepada koheren. Koheren merupakan pembentangan buah fikiran atau idea mempunyai berkaitan antara satu buah fikiran dengan fikiran yang lain. Koheren dapat dilihat secara ayat yang bersambung, berkaitan perenggan dengan perenggan dan berkaitan antara bab dan bab. Dapat dirumuskan bahawa koheren ini merupakan pertautan antara idea yang terdapat dalam perenggan dan perenggan atau bab dan bab. Kita dapat lihat di sini dalam teks ini terdapat koheren berdasarkan hubungan antara perenggan dan perenggan. Terdapat hubungan idea antara setiap perenggan yang mempunyai kesinambungan yang tidak terputus. Seterusnya kita balik kepada kohesi. Kohesi, apa itu kohesi? Kohesi merupakan keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Keserasian hubungan ini dapat dilihat melalui hubungan antara suatu perkataan, frasa atau ayat dalam sebuah teks. Kohesi lazimnya menggunakan penanda wacana dan kata hubung. Kita dapat lihat berdasarkan petikan tersebut dapat dianalisis bahawa terdapat kohesi yang berunsur semantik yang berkonsepkan sebab dan hasil. Dua, iaitu berkonsepkan sebab dan akibat. Contoh ayat, sehubungan dengan itu, bagi menjaga privasi informan, pengkaji tidak meletakkan nama penuh informan tetapi hanya menggantikan dengan huruf abjad sahaja. Hal ini demikian kerana terdapat dalam rakaman perbualan tersebut mengandungi perbuatan yang dianggap sulit bagi pengkaji dan informan tersebut. Itulah contoh ayat kohesi yang berkonsepkan sebab dan akibat. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.